Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك اللهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mafhumnya, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walau dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kerahmatan, keberkatan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk Merindui Lambaian Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah, bulan umat Islam diperintah dan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah bagi sesiapa yang cukup syarat-syaratnya. Di antara syarat wajib haji ialah berkemampuan, yaitu berkuasa untuk menunaikannya sekurang-kurang sekali seumur hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, yakni di antaranya makam Ibrahim. Sesiapa memasukinya, yakni Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sesiapa yang mengingkari, yakni kewajiban haji, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan kewajiban tersebut dalam mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Salah satu daripadanya ialah menunaikan fardu haji ke Baitullah, yakni ke Makkah. Para jemaah sekalian, salah satu dari syarat-syarat wajib haji adalah berkemampuan untuk pergi menunaikan haji. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, antara ciri-ciri berkemampuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ialah mampu dari sudut kesehatan, keuangan, aman dalam perjalanan, pengangkutan yang selamat, dan mendapat kebenaran kota haji. Namun pada tahun ini, sekali lagi disebabkan situasi pandemik COVID-19 yang masih dihadapi oleh dunia ketika ini, maka kerajaan Malaysia melalui lembaga tabung haji telah menangguhkan semua urusan berkaitan operasi haji pada musim haji tahun ini, selaras dengan keputusan Muktamad Kerajaan Arab Saudi bahawa tiada jemaah dari negara luar, termasuklah Malaysia, tidak dibenarkan ke tanah suci untuk menunaikan haji atas faktor keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan umat Islam seluruh dunia, ekoran penularan wabak COVID-19, kecuali bagi mereka yang telah berada di sana, yakni di Arab Saudi. Itu pun tertakluk kepada kriteria pemilihan dan prosedur standar operasi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi berdasarkan keadaan yang berlaku pada masa kini. Maka gugurlah tuntutan dan kewajipan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
kerana tidak memenuhi syarat berkemampuan untuk menunaikan ibadah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengajak para jemaah sekalian mengimbas kembali pensyariatan haji pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah. Menurut pendapat yang masyhur, ibadat haji mula diwajibkan ke atas umat Islam dengan penurunan ayat 97 daripada surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membaharui dan menyambung ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama para sahabat berangkat ke Makkah untuk menunaikan umrah. Walau bagaimanapun mereka telah dihalang oleh kaum Quraisy, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan tahallul ihsar dengan menyembelih kambing dan bercukur untuk keluar dari larangan ihram. Mereka kemudiannya kembali ke Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijrah, dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekumpulan para sahabat dapat melaksanakan ibadah umrah. Detik bersejarah umat Islam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengambil alih pemerintahan tanah haram, yakni Makkah. Baginda mendapat tentangan penduduk Arab di Hunain, namun mereka dapat dikalahkan. Setelah berjaya dalam peperangan Hunain, baginda sekali lagi melakukan umrah dengan berniat ihram umrah di Ja'ranah. Pada tahun ke-11, pada tahun ke-9 Hijrah, akhirnya ibadah haji dapat dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetuai 300 umat Islam mengerjakan haji, dan seterusnya membuat pengisytiharan, yaitu larangan mengerjakan tawaf tanpa berpakaian dan perintah tidak membenarkan orang kafir mengerjakan haji, dikuatkuasakan pada tahun ke-10 Hijrah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, baginda telah berangkat ke kota Makkah bersama istri dan 90.000 orang sahabatnya. Baginda telah menyempurnakan amalan-amalan sunat ihram, memakai ihram dan berniat ihram di Zulhulaifah, yaitu di Bir Ali. Setelah mengambil masa 9 hari perjalanan, baginda tiba di Makkah pada 4 Zulhijjah. Kemudian baginda bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Jumat, baginda berwukuf di Arafah. Ketika itu jumlah para sahabat yang berada di Arafah mencecah 124.000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga 13 Zulhijjah. Sehari berikutnya, yaitu 14 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah dan kembali ke Madinatul Munawwarah. Sepanjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah menunaikan fardu haji sebanyak sekali sahaja,
yang dinamakan Hajjatul Wada' selepas berlalu beberapa ketika baginda wafat dan menemui Tuhan Rabbul Izzati. Semoga kita bertemu dan bersamanya nanti di akhirat kelak, mudah-mudahan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibrah atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini. Pertama, ibadah haji dan umrah adalah kefarduan ke atas setiap orang Islam yang berkemampuan. Namun, melihat kepada syarat berkemampuan dari sudut kesehatan dan keselamatan, ibadah haji pada tahun ini ditangguhkan, bertujuan untuk menjaga maslahat umat Islam seluruhnya. Kedua, pertingkatkanlah ilmu berkaitan dengan ibadah haji dan hayatilah sejarah pensyariatannya. Ketiga, teruskanlah memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak COVID-19 terhapus di muka bumi Allah ini. Di samping berazam untuk mengunjungi tanah suci Makkah dan menjadi tetamu Allah, serta berusaha berdoa dan bertawakal kepadanya. Dalam kesempatan ini juga mimbar mengambil peluang untuk menasihati kepada semua umat Islam, khususnya umat Islam di Sarawak, agar menanam di jiwa masing-masing niat dan tekad untuk menjadi duyufur Rahman, yaitu tetamu Allah, walaupun sekali seumur hidup. Justru berusahalah dari sekarang, bukan sekadar menyimpan dalam akaun tabung haji, bahkan mendaftar untuk mengerjakan haji. Di samping itu, mempersiapkan diri dari segi ilmu dan amal, serta dari sudut mental dan fizikal. Umat Islam turut dinasihati untuk tidak mudah terpengaruh dan berhati-hati dengan mana-mana pihak yang menawarkan pakej haji dan badal haji pada tahun ini. Jika ada, kepada semua bakal haji dipohon untuk bersabar dan menerima keputusan ini dengan penuh redha. Teruskanlah berdoa agar keadaan kembali pulih bagi membolehkan urusan haji diteruskan pada masa hadapan. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati intipati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, tidak ada kesusahan, yakni atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya, yakni untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم
وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وعن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari paling afdal serta mengandungi kelebihan-kelebihan yang besar. Selain 10 malam terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ingin menggalakkan umat Islam amnya untuk berpuasa sunat dalam tempoh hari pertama Zulhijjah hingga hari Arafah pada 9 Zulhijjah, memperbanyakkan zikir, berselawat, berdoa dan apa jua amal kebajikan selainnya seperti mengajar dan belajar ilmu agama dan berbakti kepada kedua orang tua di masa yang sama. Jangan sekali-kali kita dan mereka yang berada dalam lingkungan dan tanggung jawab kita mengabaikan kefarduan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menunaikan salat fardu 5 waktu, menutup aurat, menjaga lidah berkata sesuatu yang mengundang dosa, dan tangan dari melakukan fitnah dan maksiat. Mimbar juga ingin mengingatkan seluruh umat Islam yang berada di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya supaya menjalankan tanggung jawab mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Semoga setiap urusan, sama ada dari pihak kerajaan maupun rakyat, mudah-mudahan dipermudahkan untuk mendapat vaksin secepatnya. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan
kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya, dan angkatkanlah ya Allah musibah yang sedang melanda ini. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil maradi sihah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ambil sop masing-masing. Istawu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Sholli. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Ya alladzi fatara as-samawati inna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى آلنا. أشهد أن لا أشهد أن يا رب. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.